pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum rakyat Malaysia. Apa khabar Malaysia? Hari ini hari Khamis pada bulan kebangsaan. Teruskan semangat mengkibarkan jalur gemilang di mana-mana saja pada waktu bila-bila masa. Betul. Dan apapun kita kena mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Husnuzon itu memang bagus. Saya sukalah perkataan husnuzon ni. Bersangka baik dalam apa sahaja keadaan. Kadang-kadang kita selalu merendah-rendahkan orang. Sebab macam kita rasa hari ini, pada ketika ini, kita lebih hebat daripada dia. Namun kita lupa bahawa hidup ini berputar dan hari ini mungkin kita lebih hebat, tapi esok mungkin orang yang kita hina ataupun pandang rendah itu akan lebih berada di tahap yang lebih baik. Macam inilah kadang-kadang orang kata emas lebih berharga daripada kayu. Tetapi bila kita lemas, kita cari kayu ke emas? Kayu. Yes. Kemailah dia. Kalau dengan Lina je, saya banyak benda baru saya belajar. Saya suka dengan dia. Kalau kita berkawan dengan orang-orang macam ni yang memberikan maklumat-maklumat positif, kata positif kepada kita untuk memulakan hari, dan juga harapnya ada juga berada dalam lingkungan rakan-rakan yang positif juga kita doakan. Baik, seperti biasa pagi-pagi ini kita nak saksikan apa yang menarik di portal bernama.com. Pertama sekali kita nak terbang jauh ke Kota Kinabalu pun di Sabah, di negeri di bawah Bayu, apabila kerajaan Sabah berusaha untuk meningkatkan lagi penguasaan ataupun pemberian kemudahan tenaga elektrik apabila membangunkan pelan pembangunan penjanaan elektrik yang mempunyai 3 fasa penting. Dan pelan ini bermula pada tahun 2023 dan dijangka sehingga 2030 melalui 3 komponen utama, iaitu komponen secara segera, sederhana dan juga jangka masa panjang. Dan untuk masa segera ini, apa yang dilakukan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, khususnya sebagaimana telah pun dimaklumkan oleh pembantu menterinya, iaitu Pembantu Menteri Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, yang memaklumkan bahawasanya buat masa ini mereka akan memastikan supaya kewujudan fast track dengan melakukan projek penyewaan power ship dengan kapasiti 224 megawatt, yang mana ia akan dimulakan di kawasan Pantai Timur Sabah bermula hujung tahun ini. Dalam masa sama juga mereka akan melakukan gerak kerja jangka sederhana dan sehinggalah kepada jarak jangka panjang, yang mana ia bertujuan untuk memastikan supaya kapasiti penggunaan itu dapat dipenuhi sehingga ke 1,100 megawatt. Kita harapkan lebih banyak lagi lah. Lepas ni kawasan-kawasan di Sabah secara khususnya mempunyai bekalan elektrik. Dan lebih banyak lagi kita akan berbicara tentang tenaga ini, tapi pastikan anda sebentar saja lagi bersama dengan kami. Dan kali ini seperti yang Dini cakap tadi, walaupun bulan kebangsaan ini bukan hanya kita boleh kibarkan jalur gemilang, banyak yang kita boleh lakukan untuk menjayakan, menyemarakkan bulan kemerdekaan ini, di mana kalau kita lihat pemilik restoran Mr. Boom Nan Corner Restoran 1983, iaitu Parwisko 62 tahun, berkata dia adalah seorang pengusaha restoran yang menawarkan hidangan bufet makanan tengah hari berharga hanya RM10 sahaja sepanjang bulan kebangsaan ini, dan terletak di AU5 Keramat. Anda boleh menikmati 25 hingga 30 jenis lauk pauk yang menyelerakan dengan harga serendah RM10. Beliau berkata ini untuk memberi peluang kepada golongan yang berpendapatan rendah dari pelbagai kaum untuk menikmati juadah pilihan dengan harga yang murah berkhasiat daripada Isnin hingga Jumaat sepanjang bulan ini. Dan apa kata kita sama-sama memeriahkan sambutan hari kebangsaan ini di restoran yang menawarkan makanan bufet serendah RM10 ini. Dia kalau murah, biasanya akan ramai orang berlalu panjang. Tapi jangan risau, kerana difahamkan di tempat ini boleh membuatkan kapasiti sebanyak 700 pengunjung dalam masa satu masa. Dia ada indoor, ada outdoor dan sebagainya. RM10, mana nak cari? Betul. Okey, kita doakan agar usaha ini akan diteruskan bukan sahaja oleh satu pemilik, tapi kalau boleh ramai-ramailah siapa yang peniaga ni bulan kebangsaan ni, cubalah lakukan apa sahaja untuk memeriahkan lagi dengan pelbagai
pelbagai inisiatif-inisiatif yang boleh anda lakukan bagi menyatakan sokongan dan juga hasrat anda tentang membangunkan negara ini. Mungkin dalam konteks kita tak mampu nak bangunkan dalam konteks dasar dan polisi, tapi mungkin dengan usaha yang kita ada seperti kecil-kecil ini, ia boleh membantu untuk memudahkan urusan orang lain. Dan sebentar ini seperti biasalah kita nak bersama rakan tugas dari Bilik Berita. Namun sebelum itu, tadi kalau saya dari saya berjaya pagi dah hujan lebat. Bagaimana? Malam tadi panas. Panas. Malam panas. Dan selepas ini bagaimana? Jom kita saksikan laporan cuaca. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Syarikat minyak dan gas terbesar di dunia, Saudi Aramco, yang sebelum ini mahu menjadikan Johor sebagai pusat gerakan mereka di rantau Asia Tenggara, diminta untuk melabur di Kemaman, Terengganu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memaklumkan permintaan tersebut kepada pengerusi Aramco, Yasir Al-Rumayyan. Saya kata tak apa, boleh masuk belah Kemaman. Saya beritahu suruh pergi ke Kemaman. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada ceramah mega Jelajah Perpaduan Madani Terengganu di Wakaf Tapai Marang Terengganu semalam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata, semasa yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan haji baru-baru ini, Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Perdana Menteri Putera Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud memaklumkan negara itu bersetuju menjadikan Malaysia sebagai pusat pelaburan terbesar Arab Saudi di Asia Tenggara. Dalam pada itu, beliau turut berkongsi perasaan terhutang budinya pada dua tokoh pemimpin politik, Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat dan Allahyarham Datuk Fazil Nur, menyifatkan kedua-dua pemimpin itu menunjukkan contoh terbaik sebagai orang Islam yang membela nasib rakyat dan kasih pada semua orang. Permuafakatan dan semangat kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan membolehkan gabungan itu mengekalkan kepimpinan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibuktikan apabila beliau dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sama sekali tidak bersifat selektif dalam kempen memenangkan calon masing-masing dalam pilihan raya negeri kali ini. Kalau calon PH, calon saya. Calon BN, calon saya. Saya bersikap begitu. Sebab itu, di mana kawasan? Kawasan PH bertanding, saya pergi kempen. Kawasan BN bertanding, saya kempen. Datuk Seri Zahid pun betul. Tak boleh. Mana-mana. Kerana kita nak muafakat kita itu betul-betul kuat. Kalau bersatu betul PH, BN, kita boleh sapu bersih di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena Jelajah Perpaduan Madani di Telemung, Kuala Berang, Terengganu pada Rabu. Beliau dalam pada itu turut menyangkal sekeras-kerasnya sentimen dimainkan pembangkang bahawa kerajaan perpaduan pimpinan beliau hari ini adalah kerajaan anti-Islam. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang gagal melangkah ke peringkat akhir saingan Kirin Elit Lelaki Kejohanan Berbasikal Trek Dunia 2023 di Glasgow, Scotland pada Rabu. Menurut laman sesawang rasmi kejohanan www.uci.org, laluan pelumba berusia 35 tahun itu tersekat selepas beliau menamatkan aksi saringan pertama pusingan separuh akhir di kedudukan keempat. Hanya 3 pelumba terpantas bagi setiap saringan akan mara ke aksi final. Terdahulu, Muhammad Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocketman mara ke pusat separuh akhir selepas berjaya menempatkan diri selaku 4 pelumba terpantas pada peringkat suku akhir. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Sebagai wanita dalam negara ini banyak boleh kita lihat, dan sebelum ini dapatan daripada kajian ekonomi juga menyaksikan bahawa wanita dalam ekonomi semakin meningkat, dan juga kalau diikutkan sebenarnya lebih tinggi daripada lelaki kalau ikutkan nisbahnya 60-40. Itu kajian dilihatlah bagaimana perlibatan wanita dalam industri, dan salah satu industri yang menarik minat untuk saya perhati lebih dalam lagi kerana ini melibatkan tentang masa depan, tentang tenaga baharu. Tenaga hijau. Betul. Dan ini merupakan salah satu bidang yang barangkali orang katalah benda begini biasanya dikatakan orang lelaki saja akan masuk. Tapi hakikatnya peranan wanita juga memainkan peranan sangat penting, dan difahamkan juga sebenarnya peningkatan pelajar-pelajar wanita yang mengambil kursus dalam bidang seperti ini, kejuruteraan, dalam bidang seperti tenaga ini pun dah semakin semakin banyak. Contoh juga. Okey, tak apa. Untuk berbincang tentang peranan wanita dalam industri tenaga negara, kita bersama dengan tetamu kita iaitu pensyarah kanan Kolej Kejuruteraan dari UNITEN iaitu teknologis Dr. Salmia Bedu. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Okey Doktor, kita seperti yang ini cakap tadi, wanita semakin banyak melibatkan dalam bidang-bidang industri tenaga. Namun sejauh mana keterlibatan wanita ini sebagai pembuat dasar, keputusan atau penyelidik dalam industri tenaga, terutamanya tenaga boleh diperbaharui lah di Malaysia ini? Okay, Assalamualaikum. Mengenai keterlibatan wanita di dalam industri yang diperbaharui ini, seperti yang kita ketahui penglibatan wanita dah agak ramai juga, especially di dalam politics. Dah ramai wanita yang terlibat sebagai ahli parlimen, adun dan sebagainya. So mereka-mereka ini adalah terlibat di dalam penggubalan undang-undang dan juga sebagainya lah. So kita lihat memang numbers of wanita yang di situ pun sudah ramai. Dan di peringkat penyelidikan, sebagai contoh, di Universiti Tenaga Nasional sendiri, dan kami adalah sebenarnya pihak yang banyak melakukan penyelidikan di bahagian tenaga ini. Dan di tim saya sendiri, dalam kumpulan saya sendiri, ramai wanita jugalah, dari start daripada lecturer ataupun daripada penyelidik saya, semuanya di Universiti Tenaga Nasional, di institut juga, kebanyakannya wanita. Saya boleh katakan dalam 60% daripada penyelidik, termasuk pensyarah dan juga engineer kami adalah wanita. Okey, sebelum kita bercakap lebih lanjut berkaitan tentang isu tenaga boleh baru ini, memandangkan kerana wanita itu dilihat sudah ada dalam aspek kajian dan sebagainya, wanita untuk mencuburkan diri pada awal itu, adakah masih lagi wujud stigma bahawasanya wanita ini sukar, wanita ini tidak sesuai, wanita ini mungkin tidak setaf seperti lelaki untuk terlibat dalam bidang seperti ini? Masih lagi tak wujud stigma seperti itu? Pada pendapat saya, sekarang wanita sekarang sudah jauh lebih majulah dari segi pemikiran, dari segi stigma macam yang Dini katakan tadilah. Wanita sekarang sudah berani untuk maju ke depan, mencabar diri, dan juga wanita ini adalah, kalau kita lihat, wanita ini adalah sangat special kan. Banyak sebenarnya perkara yang boleh dilakukan, dan juga setanding dengan pihak lelaki juga. Baik, Doktor, kalau kita lihat bulan lepas melalui persidangan Energy Asia 2023, Perdana Menteri telah pun menggariskan bahawa kita akan melakukan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional Malaysia iaitu NETR bersama-sama dengan teknologi hijau sebagai salah satu usaha untuk mengangkat industri tenaga di Malaysia selain mengurangkan pelepasan karbon. Dan sebalik, apa kita nak tahu di sebalik kepentingan ini, apa yang akan dimanfaatkan oleh Malaysia? Okey, Pelan Hala 7 Transisi Nasional ni adalah salah satu insentif yang sangat bagus. Okey, dia adalah merupakan platform untuk kita bergerak maju dalam bidang renewable energy ini. Platform ini yang saya boleh lihat adalah dari segi penggubalan polisi dan juga
ia merupakan platform untuk suntikan dana dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan renewable energy ataupun green energy. Jadi pada saya inisiatif ini merupakan satu tempat untuk para penyelidik dan juga para industri yang mahu terlibat di dalam bidang ini. Kalau kita lihat bidang renewable energy ini semakin berkembang, ya. Dan juga dalam sisi yang lain, ya, kita menggunakan tenaga fosil, tetapi dalam satu masa yang jangka masa mungkin kita tak tahu berapa lama lagi kita boleh bertahan dengan fosil ini, dan kita tak boleh tunggulah. Kita tidak boleh menunggu sampai fosil tu habis baru kita nak start. Okey, mungkin ramai juga tak faham kan tenaga baharu ni boleh berwarna macam mana sebenarnya kan. Sedikit ringkas daripada doktor juga untuk memahami tentang apakah sebenarnya untuk difahami tentang tenaga boleh berbarui, dan difaham juga satu kajian sedang dilakukan oleh doktor sendiri dan ia berkaitan tentang pembukaan jalan, dan mungkin boleh terangkan bagaimana ia boleh membantu dalam aspek supaya kita ada lagi alternatif lain untuk melaksanakan dalam konteks pemulihbaruan tenaga ini. Okey. Secara generalnya tenaga baharu boleh dijana melalui beberapa sumber, ya. Salah satunya sumber cahaya matahari. Okey, yang kedua adalah hidro, air. Dan yang ketiga adalah angin, dan juga yang keempat adalah biogeosim. So ini adalah 4 sumber yang kita boleh jana tenaga yang boleh diperbaharui lah. Dan berkaitan dengan kajian yang saya dan tim di Unit 10 tengah sedang lakukan ini, ia merupakan kita panggil dia solar roadways. Okey, solar roadways adalah sistem penjanaan tenaga melalui sumbernya jalan raya. Okey, macam mana jalan raya itu boleh macam mana tu kan? Okey. Research ini bermula daripada kajian mengenai material itu sendirilah, iaitu asfalt. Okey, asfalt, permukaan jalan yang hitam itu. Dan daripada kajian, asfalt ini berupaya menyimpan haba yang dalam jangka masa yang lama berbanding dengan solar panel. Okey, dengan sifat itu dan kita ada sumber matahari yang agak panas sepanjang tahun, dan juga kita ni beruntunglah sebab kita ada sumber matahari yang panas sepanjang tahun kan. Sumber matahari, dan kita ada material yang mampu menyimpan tenaga yang lama, dan dengan itu kita boleh create satu sistem untuk kita jana tenaga daripada material kita itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga jaringan jalan raya kita lah. Daripada statistik JKR sendiri pun kita punya jaringan jalan utama sebanyak 300,000 kilometer, tidak termasuk jalan-jalan kecil di Malaysia. Jadi dengan adanya material yang berupaya dan juga fasiliti yang ada, dia sangat berpotensi. Melalui kajian pun, kajian sekarang dah sampai ke peringkat proof of concept, dan kita boleh melihatlah dia punya potensi yang amat besar. Okay. Dan menarik sebab sekarang ini kita hanya tertumpu kepada janaan daripada elektrik yang digunakan sebagai contoh arang batu yang digunakan, dan sekarang kita nak cari salah satu alternatif lain melalui kajian dilakukan, dan pastinya bila satu kajian dilakukan dengan penemuan baharu, ia juga melibatkan keperluan kos efektif. Bagaimana dalam konteks ini? Dari segi kos efektif, saya melihat untuk solar roadways ini kerana kita dah ada fasiliti itu kan. Jalan raya memang sudah ada, so site memang sudah ada. So kita tidak memerlukan lagi tanah ataupun land yang untuk kita bina solar panel yang baru dan sebagainya. So dari segi kos, fasiliti itu kita dah ada. Cuma sekarang ni perlu upgrade jalan raya itu untuk dijadikan satu sistem yang boleh menjana tenaga, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan sebagai jaringan pengangkutan. Baik, Doktor, saya kira kalau kita lihat di media sosial ramai yang mengatakan bahawa bil elektrik mereka meningkat sejak daripada bulan 5 tadi hari itu, dan bagaimana tenaga baharu ini mampu mengurangkan kos bahan elektrik pengguna misalnya. Okey. Macam yang saya cakap tadi lah, kita kaya dengan sumber-sumber semula jadi yang kita boleh jana elektrik. Okey,
Jadi dengan adanya sistem-sistem yang dah establish, yang memang betul-betul kita dah boleh pakai dekat rumah, kos-kos seperti kos material, contohnya arang batu yang kita nak kena bawa, dan juga harga pun dah tak stabil kan, sekejap mahal, sekejap murah dan sebagainya. So itu adalah penambahan kos. Mungkin dengan penjanaan tenaga hijau ataupun tenaga yang boleh diperbaharui ini, kita boleh dapat mengurangkan kos dari segi itu, dan seterusnya boleh mengurangkan kos elektrik, bil elektrik juga kepada rumah. Okey, salah satu perkara penting juga apabila satu penemuan baru dilakukan oleh pekerja-pekerja ini, ianya kita tidak mahu ianya tinggal sebagai kajian. Tidak mahu hanya tersimpan dalam satu kajian. Okey, memang ada kelebihan, tetapi akhirnya ia tidak diimplementasikan. Salah satu puncanya adalah kerana kegagalan dalam mengurus takbir, koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya penyedia perkhidmatan dan juga mereka yang punya kapasiti untuk membenarkan perkhidmatan dilakukan. Dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada doktor supaya hasil daripada kajian itu nanti ianya boleh dikomersialkan dan juga mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks ini? Ya. Itulah pentingnya kolaborasi. Kolaborasi yang saya nampak, kolaborasi universiti ataupun pengkaji dengan industri. So industri adalah mesin untuk menggerakkan semua ini kan. Kita adalah researcher. So kita adalah pemikir dan kita adalah orang yang sebenarnya membuat kajian. Kajian ataupun research ni adalah investment lah. So kerjasama daripada industri, juga kerjasama daripada kerajaan seperti suntikan dana dan juga polisi daripada kerajaan, itu semua sebenarnya adalah perlu untuk memastikan sistem, contohnya sistem yang sedang dibangunkan ini akan lebih mampan. Baik, doktor, dalam kita menyediakan tenaga kerja untuk orang kata untuk menyempurnakan industri tenaga baharu ini, bagaimana dengan tenaga kerja kita, terutamanya tenaga kerja daripada tempatan itu sendiri? Adakah kita sudah bersedia untuk mengeluarkan mereka yang pakar-pakar dalam teknologi baru ini, terutamanya wanita? Okey, soalan yang bagus tu. Okey, sebenarnya dari peringkat pendidikan sekarang pun kita sudah ada banyak menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan tenaga diperbaharui ini. Ya, contohnya di Unitan sudah ada menawarkan kursus energy management di peringkat masters dan juga di peringkat ijazah dan sebagainya lah. Jadi dia sebenarnya bermula daripada pendidikan. So bila kita dapat mengeluarkan graduan yang berlatar belakangkan energi ini, kita akan sampai satu masa kita akan bersedia. So mungkin sekarang not fully bersedia, tapi we are going towards that. Baik, dan itu juga berakar umbi seperti tadi sebut, bermula daripada pendidikan. Dan sebelum pendidikan itu hadir daripada minat dan melihat bagaimana inisiatif ataupun komitmen yang mahu dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan. Perdana Menteri menyebut soal isu STEM yang perlu dipertingkatkan. Pandangan daripada doktor sendiri ataupun pesanan kepada adik-adik kita, khususnya wanita kan, mengapa mereka perlu memilih dan melihat bahawasanya potensi dalam bidang seperti ini mempunyai potensi besar bagi masa depan mereka? Okey, kepada adik-adik, khususnya kepada wanita, bidang tenaga ini merupakan bidang yang baru, tetapi berpotensi tinggi untuk pergi jauh dalam bidang karier. Saya boleh menyimpulkan untuk adik-adik pelajar ini, cabarlah diri dan juga berani untuk mengambil inisiatif ya untuk kita maju ke depan dan juga maju kepada bidang baru. Jangan takutlah. Okey, sebab bidang ni mungkin sekarang belum lagi fully orang kata fully berpotensi, tetapi kita sebenarnya bergerak ke arah itu. Okay. So bila fosil dah habis, then what to do? Maksudnya kena prepare sekarang lah. Kena prepare. Kita tak boleh nak tunggu dia dah habis. Boom baru kita nak masuk. Then it's too late. Nak tahu lebih lanjut, ni
salah satu wanita. Saya yang fosil. Zaman-zaman nak habis dah. Okey, terima kasih sekali kepada Isinis Dr. Salmia Bediu, merupakan pensyarah kanan Kolej Kejuruteraan daripada Universiti Tenaga Nasional UNITEN, atas perkongsian berkaitan tentang isu wanita dalam industri tenaga boleh baharu bagi negara kita, dan kita harapkan agar industri negara kita ini khususnya dalam tenaga boleh baru akan dipeningkatkan lagi sebagai sejajar dengan harapan pemimpin-pemimpin utama negara kita yang mahu kita beralih dengan cepat dan dalam konteks yang kapasiti besar. Betul, dan kalau kita lihat juga TVET juga memainkan peranan penting dalam memastikan kita mempunyai tenaga kerja yang cukup baik. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Cantik. Zaman merdeka lah lama tenggelam. Hanya jadi riwayat kenangan selama hayat. Dan kini jadi satu lambang perjuangan. Di atas robohan Kota Melaka, kita jadikan jiwa merdeka. Itu sajak robohnya Kota Melaka, karya Allahyarham sastrawan negara Datuk Dr. Usman Awang. Pandai tak saya bersajak? Boleh. Saya bagi A+ terus kat you. Lepas ni kita boleh buat pertandingan bacaan sajak, dikemasi sajak di bernama. Bersempena dengan bulan kebangsaan. Betul. Baik, inilah satu usaha yang saya kira tak boleh untuk kita tinggalkan, kerana ia merupakan salah satu karya agung sebenarnya bagi mana-mana negara apabila bercakap soal isu sastra juga seperti dokumen sajak seperti tadi. Kerana karya sastra inilah yang akan menghidupkan satu tamadun itu sendiri. Dan untuk bercakap tentang itu, iaitu tentang sastra wadah patriotisme, kita bersama dengan individu yang selayaknya untuk bercakap tentang perkara ini, iaitu Tuan Saiful Izam Yahya, merupakan Ketua Bahagian Pendidikan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita dah kena bersastra sambil bercakap. Terima kasih. Selamat datang, Tuan. Kerana sudi bersama terima kasih dengan kami. juga. Okey. Tuan, kalau kita lihat suatu ketika dahulu sajak ini merupakan ataupun sastra itu sendiri merupakan platform untuk rakyat meluahkan rasa apa saja rasa tentang keluarga, tentang kerajaan, tentang hari kebangsaan dan sebagainya. Namun kalau kita lihat pada ketika ini pejuang kemerdekaan itu selalu mengeluarkan kata-kata melalui sajak dan sebagainya. Dan kita nak faham kenapa sastra digunakan pejuang kemerdekaan ini untuk meluahkan rasa mereka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih soalan tadi daripada saudari Helena dan juga saudara Ashraf. Sastra sebenarnya adalah satu wadah. Okey, wadahnya dia sentiasa hidup. Sastra ni lahir bersama-sama dengan manusia. Jika kita mengatakan sebagai wadah ataupun sastra sebagai wadah patriotisme, kita kena lihat dari segi banyak konteks. Tapi pertama kita kena lihat masuk patriotisme. Patriotisme itu kata dasarnya patriot, kan? Iaitu semangat membela negara ataupun membela tanah air, ataupun dalam erti kata yang lebih luas menjaga kedaulatan tanah air. Biasanya patriot ni kita kaitkan dengan tentera lah, ataupun pertahanan, kan, negara, baik tentera, polis ataupun yang sebagainya. Tetapi bila kita sebut sastra dan dikaitkan dengan patriot macam satu benda yang asing. Seperti langit dengan bumi. Tetapi sastra ini sebenarnya adalah satu alat, yang telah digunakan sebagai satu wadah perjuangan dalam kita mencapai kemerdekaan sejak awal lagi. Sebab kita tahu kita pernah dijajah, terutamanya oleh penjajah daripada Eropah lah, ataupun dari Barat, iaitu Portugis. Okay? Kemudian British dan seterusnya Jepun, dan kembali kita dijajah oleh British. Sebagai sebuah negara yang dijajah, untuk kita menyatakan pemikiran ataupun suara kita secara langsung selalunya tidak dapat, kerana kita dijajah. Tentu saja kita tidak boleh mengkritik kerajaan yang memerintah pada sebelum mereka secara langsung. Oleh itu, sastra menjadi medium ataupun alat untuk para pejuang kemerdekaan kita untuk menyatakan suara hati dan pemikiran mereka dengan konteks yang lebih jelas untuk menyedarkan masyarakat ataupun rakyat bahawa sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita harus mencapai satu kebebasan
ataupun kemerdekaan dalam kata yang luas. Oleh itu medium sastra seperti puisi, cerpen, novel menjadi alat untuk para pejuang kita menyampaikan mesej ataupun dakwah kepada masyarakat untuk menyedarkan mereka bahawa sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita harus merdeka. Oleh itu medium pada zaman dahululah. Sebelum merdeka, kita tahu kita boleh dikatakan kesedaran kemerdekaan mula timbul sekitar 1920-an. Ya, di tanah Melayu khususnya. Dan umumnya di seluruh Asia Tenggara lah. Baik Indonesia, baik India sendiri kan, dan juga negara yang sekitar Asia Tenggara. Oleh itu, medium-medium seperti yang dibacakan tadi oleh saudari Helena tadi, salah sebuah puisi yang kita tahu rasanya lembut, mendayu dan penuh dengan nostalgia. Kata orang puitik lah, penuh dengan nilai-nilai bahasa estetika. Tetapi dia dapat menyampaikan satu mesej, walaupun lembut, tetapi dapat menyampaikan satu mesej bahawa rasa kemerdekaan itu ataupun kebebasan itu harus dimiliki oleh sebuah bangsa yang berdaulat. Okey, baik, saya nak melihat tentang isu ini juga kerana saya melihatkan bagaimana pengembangan isu sastra di negara kita ini mungkin agak tidak sekembangnya seperti di negara jiran kita Indonesia. Kerana saya gemar sastra, saya melihat bagaimana kedua-dua ini bermain. Dalam konteks saya melihat bagaimana Indonesia memainkan peranan kaedahnya bukan semata-mata sastra itu di dalam buku dan novel, tetapi dikomersialkan. Malahan diadun bersama sebagai contoh dalam filem perjuangan ada nilai sastra itu, tetapi di Malaysia kurang perkara itu berlaku. Adakah disebabkan puncanya kerana kita ini kurang demand daripada pendengar ataupun daripada rakyat sendiri, ataupun kurangnya kefahaman tentang nilai estetika sastra itu diberikan, disuntik daripada sekolah, atau bagaimana sebenarnya? Kenapa ia perkara masih lagi kita agak lambat ke arah itu? Okey, soalan saudara Dini itu boleh dijawab dengan satu, mengeyakannya. Kedua, dengan tidak mengeyakannya. Okey. Kita secara langsung kita memang merasa secara langsung ya, kita merasa bahawa seperti peranan sastra itu dalam masyarakat Malaysia hari ini seperti tidak ada. Tanpa kisah itu sebenarnya jika kita ingin mengiyakannya. Betul. Dengan ladakkan teknologi, terutamanya dengan munculnya media sosial, ada satu perkara yang menjadi salah satu daripada cabaran, tapi saya lebih suka menyebut cabaran kepada masyarakat Malaysia, iaitu membaca. Sebab kita harus sedar, karya sastra ini adalah salah satu karya yang harus dibaca. Tetapi sebaliknya, kita untuk melihat lebih luas lagi, jika saya menidakkannya pula, sebenarnya nilai-nilai sastra itu tetap terserap dalam masyarakat pada hari ini, tetapi tidak kita sedar. Sebab walaupun teknologi, baik media sosial ataupun dalam bentuk internet ya, kita lihat seperti lebih diberi tumpuan, tetapi dah kita lihat sastra itu tidak diangkat. Tetapi sebenarnya tidak. Cuba kita lihat kesedaran masyarakat sebenarnya mendalam tentang nilai-nilai sastra. Sebab tu sastra ni satu benda yang halus, lembut dan juga penuh dengan kata orang benda yang tersirat. Tersirat ya, bukan tersirat. Tapi kita tak sedar. Seperti yang kita cakap hari ini pun ada nilai-nilai sastranya. Tetapi dari segi nilai bahasanya. Okey, saya sebut secara menidakkannya adalah kita lihat bagaimana, saya ambil contoh. Okay? Saya ambil contoh seperti Uping dan Iping. Penerbit sebuah penerbit yang besar. Telah menerbit ataupun Les Kopak kan. Uping dan Iping itu satu siri. Tetapi dia juga membuat animasi, filem animasi. Cuba kita lihat filem Si Amang Tunggal. Tak saya ada sebuah filem Si Amang Tunggal kan. Itu menerapkan nilai-nilai sastra, tetapi dia mengangkat sastra rakyat sebagai satu medium untuk menyampaikan mesej pengajaran dan juga hiburan kepada masyarakat Malaysia, terutamanya generasi muda. Okay? Kita lihat pula filem yang mencapai hampir 100 juta tak salah saya. Mak Kilau. Ya, memang menjadi satu fenomena untuk negara kan. Kita lihat, kita tahu itu adalah sebuah filem yang bersifat patriotik, tetapi disampaikan dengan penuh dengan nilai-nilai sastra. Di mana saya kata ada penuh nilai-nilai sastra, iaitu dialognya, semangatnya kan, dan juga sinematografinya. Itu kalau kita ambil dari segi filem. Tetapi dialognya penuh dengan nilai-nilai sastra. Seperti Dini kan. Dini kalau bercakap, saya dah dengar juga tadi, penuh dengan susunan kata-kata
dengan irima, dengan rentaknya sendiri kan. Sedangkan Halina kita tahu seorang perempuan kan, menjaga tertibnya. Itu adalah nilai sastra. Kenapa filem Mak Kilau itu mendapat sebutan? Selain daripada aksinya, tetapi dari segi dialognya. Dia menyuntik semangat tetapi secara tak langsung kesedaran. Itulah nilai sastra yang kita tidak sedar. Dia tetap ada tetapi terserap secara halus. Seperti angin. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita merasanya. Begitulah saya boleh ibaratkan sastra itu. Dia tetap hidup dalam jiwa kita. Cuma kita tidak nampak dia punya kepanasannya seperti api. Okey, dan baik, tadi ada mengatakan bahawa dengan ledakan teknologi ia semakin tenggelam dan sebagainya. Bagaimana kita nak memupuk kembali perasaan dan cintakan sastra ini kepada generasi muda terutamanya? Bagaimana? Selain daripada filem yang kita katakan tadi itu, bagaimana secara langsung boleh kita lakukan memupuk semangat mereka? Okey, baik, terima kasih. Bagi saya pihak kerajaan sentiasa melihat bahawa nilai-nilai patriotisme, semangat cintakan tanah air dan kedaulatan tanah air tetap ada. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita lihat memang sejak seperti kata peribahasa Melayu kan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan saya lihat secara kalau kita lihat secara umum, perkara memang dilakukan oleh pihak kerajaan. Pendidikan sejak prasekolah lagi memang ada. Nilai-nilai itu telah ada disuntik. Dan peranan kerajaan saya rasa bukan saja peranan kerajaan. Saya tahu peranan sektor swasta pun bermainkan peranan. Cuba kita lihat penerbit-penerbit seperti selain Upin dan Iping, Didi dan Frank ya kan? Hana dan Omar kan? Dia ada nilai sastra. Pendidikan sejak kecil melalui lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu rakyat, lagu tu kita panggil lagu kanak-kanak, itu juga ada nilai sastra. Sebenarnya tetap ada. Cuma kita kena tahu bahawa sastra ini adalah salah satu medium atau alat untuk pendidikan. Itu yang harus kita sedarkan. Kesedaran itu sebenarnya kita kena nyatakan secara langsung. Terutamanya kepada pendidik. Untuk pendidik, saya tak sebut guru-guru sebab pendidik ni luas, besar. Bukan sahaja guru-guru di sekolah, tetapi pendidik ini masyarakat sendiri. Ia harus menyedarkan bahawa nilai-nilai yang ada dalam sastra sebenarnya nilai baik. Sastra itu ada juga nilai buruk. Tetapi nilai baik ini harus kita angkat. Sebab sastra ini ada alat untuk kita menyuntik kesedaran kepada masyarakat secara lebih lembut dan juga lebih halus. Okey, baik, untuk menyuntik perkara itu dan saya lihat bagaimana ada banyak sebenarnya perkarya-perkarya daripada kalangan anak muda yang menjadi fenomena dalam kalangan ada secara underground bergerak untuk memeriahkan lagi sastra negara. Cuma saya nak bercakap soal sastra ini kerana ini terlalu besar, kita nak dekatkan dengan sastra dan nilai patriotisme. Hasil itu mesti bila dirasai, dibaca, diapresiasi, kita dekat dengan rasa cinta kepada negara. Ia bukan semata-mata soal nilai masyarakat, tetapi rasa cinta kepada negara. Dalam konteks ini, cadangan atau pandangan daripada Tuan sendiri kepada perkarya-perkarya baru dalam menghasilkan karya, apakah perkiraan yang mereka perlu lakukan supaya dalam hasil karya mereka ini ada nilai-nilai suntikan bila dibaca, boleh diapresiasikan, kita boleh rasa the vibe itself dalam diri kita terhadap ini adalah satu perkara yang kita rasa akhirnya kepada negara. Bagaimana? Baik, terima kasih. Soalan itu sangat baik dan juga ini juga satu sebuah ruang untuk pihak Dewan Bahasa dan Pustaka lah menyatakan kepada pemain industri. Sebenarnya kita lihat, saya melihat dua contoh yang sangat menarik kan, dan pemain industri di luar sana baik filem terutamanya penerbit filem ataupun apa saja dari segi kata orang media sosial sekarang, kita lihat kejayaan. Dua saya lihat Les Kopak ataupun dengan filem-filem animasinya. Okey. Yang kedua pula dengan filem yang menjadi fenomena kita iaitu Mak Kilau. Apa yang saya nak cadangkan di sini kepada pemain industri adalah melihat karya sastra. Ada dua. Satu, karya sastra bersifat tradisional, klasik yang ataupun sebelum kita rakyat. Kita boleh lihat dan bahan-bahan inilah menjadi bahan-bahan mentah yang sangat bernilai yang boleh diolah dan diangkat dalam media baru ataupun diadaptasi dalam berbagai-bagai sudut, bukan saja filem, drama TV, lagu, tetapi boleh juga dalam berbagai aplikasi yang terkini seperti permainan kan dalam maya. Kedua, karya yang bersifat perjuangan. Kita tengok macam Mak Kilau tu memang zaman semangat, penuh dengan semangat perjuangan, boleh diangkat
untuk menjadi bahan-bahan yang dapat dikomersialkan. Sebab perkara ini telah terbukti apabila Mak Kilau menjadi fenomena kerana dia merupakan salah satu, walaupun dia sejarah, tetapi dia mempunyai elemen-elemen sastranya yang kuat. Dan juga bagaimana filem-filem yang dibuat oleh Leskopek mendapat sambutan yang baik kerana dia mengambil cerita-cerita rakyat dan diangkat untuk dijadikan bahan-bahan. Oleh itu nilai-nilai sastra mempunyai nilai-nilai komersial yang sangat baik. Bahan inilah bagi saya pemain industri tempatan sebagai seorang yang punya semangat patriotik, cinta ke tanah air, harus juga melihat karya-karya sastra tempatan juga sebagai nilai-nilai yang harus diangkat. Mana patriotik ini bukan saja kepada pertahanan awam, tetapi dalam diri masyarakat Malaysia keseluruhannya harus ada semangat patriotik. Baik, cantik. Baik. Kita harapkan agar lebih ramai lagi penkarya-penkarya itu menghasilkan satu karya sastra yang berjiwa rakyat dan dekat dengan perasaan cinta kepada negara. Betul. Dan baik, Cik Saiful, kalau bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini, aktiviti yang dijalankan oleh DBP sendiri untuk menyemarakkan, menyuntik rasa cintakan negara kepada semua rakyat Malaysia, apa? Baik, secara khususnya DBP memang sebagai sebuah badan kerajaan memang menyambut Bulan Kebangsaan ini sebagai satu daripada agenda negara. Tetapi DBP sebenarnya bukan saja Bulan Kebangsaan ini, sepanjang tahun. DBP memang mengisi nilai-nilai kebangsaan yang dipertahankan oleh negara. Seperti salah satu yang paling jelas iaitu Bulan Bahasa Kebangsaan. Baik, ini antara usaha yang dilakukan dan mereka ada banyak sebenarnya aktiviti. Setiap hari ada sahaja suatu perkara yang baru. Kalau kita melihat dari media sosial, mereka sentiasa berusaha untuk memastikan supaya isu yang berkaitan dengan sastra juga bahasa itu dipertingkatkan. Terima kasih kepada Tuan Saiful Izam Yahya, merupakan Ketua Bahagian Pendidikan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan selepas ini kita nak bercakap juga berkaitan tentang isu sukan tapi dalam konteks yang lain sedikit. Nak tahu apa? Saksikan selepas ini. Okey, tadi kita bawa bercakap berkaitan tentang sukan. Jarang-jarang sekali biasa sukan nak cakap pasal sukan itself lah. Maksudnya bagaimana potensi sukan dan sebagainya kan. Tapi kali ini kita bercakap tentang satu usaha yang dilakukan bagi memartabatkan pengurusan sukan. Ia berkaitan tentang persidangan antarabangsa Persatuan Pengurusan Sukan Asia. Sudah pun bersedia bersama dengan saya iaitu Dr. Wifdati Muhammad Razim, merupakan Peguam Kanan Sukan, Penasihat Pengurusan Pentadbiran bagi Persatuan Pengurusan dan Pentadbiran Sukan Malaysia PPPSM. Selamat datang Doktor. Terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia memberi ruangan kepada persatuan kami pada hari ini. Okey, jarang-jarang sekali lah kita dengar kan biasa kita tampilkan kalau tak presidennya, kita tampilkan pemain sukannya kan. Kali ini kita bawa individu perspektif lah datang kan. Yang mana bertujuan untuk memastikan supaya persidangan ini dapat jalankan dengan baik. Baik, untuk persidangan kali ini yang mana merupakan persidangan Persatuan Pengurusan Sukan Asia. Bercakap Sukan Asia ni pastinya ia melibatkan satu persidangan besar, dia bukanlah berskala kecil. Dan dalam konteks ini apakah matlamat sebenarnya penganjuran bagi persidangan ini? Okey. Persidangan Pengurusan Sukan Asia ini adalah suatu platform untuk menjadi ruang kepada penyelidik pengurusan sukan membentangkan kajian mereka dalam industri sukan di Asia. Jadi maksudnya memang jarang kita dengar, tapi sebenarnya kalau industri sukan itu sebenarnya dipacu oleh penyelidikan dan kita cuba nak bawa bentuk begini ke negara. In fact, Malaysia sebenarnya dah ada 2 IPTA yang menganjurkan ataupun menawarkan program ijazah sarjana muda pengurusan sukan di Malaysia iaitu Universiti Melaya dan Universiti Teknologi Mara. Jadi ini adalah platform kepada penyelidik sama ada scholars ataupun researchers, undergraduate, postgraduate untuk membentang kajian mengenai industri sukan di Asia dan lokasinya pada tahun ini adalah di Sarawak. Okey. 2 persoalan yang kita nak tanya kat sini. Satu, siapa pembentang untuk program kali ini dan di mana ia dilakukan? Okey, untuk soalan pertama, pembentang kita ada kombinasi antara penyelidik dalam bidang pengurusan sukan yang kita anggap sebagai kita punya reference point lah, dan juga presiden-presiden persatuan. Contohnya one of them is Encik Stephen Kim, CEO kepada Persatuan Sukan Elektronik Asia, dan juga
E-sports, yes. Di Hong Kong dia punya pengkalan. Jadi dia akan datang untuk menerangkan potensi bidang elektronik sport untuk dikaji supaya ianya boleh menjadi sektor industri yang viable untuk rakyat kita lah di Asia dan juga ni. Saya akan banyak guna English words because Tak apa, tak masalah. boleh. Okay. Dan kalau kita tengok tadi senarai panelis-panelis yang dipaparkan di kaca televisyen semua hebat-hebat dari seluruh dunia Dari saya kira. seluruh dunia, Berapa ya. penglibatan negara yang akan melibatkan diri dalam AASM ini? Setakat ini kita ada 18 negara yang telah mengesahkan kehadiran. Kita ada 350 peserta yang akan datang membentang kertas mereka dalam bentuk bentangan lisan dan juga poster. Itu the ilmiah side of it. Dan 100 lebih daripadanya yang saya faham adalah daripada Taiwan. Wow. Jadi kita ada banyak dapat penyertaan daripada negara luar dan ini adalah satu berita yang baik untuk kita dan inilah kenapa kita ada di sini untuk promotkan di peringkat kebangsaan pula. Okey, saya kagum, sebenarnya sangat kagum bila melihat bagaimana ini satu persidangan cukup besar. Melibatkan banyak negara dan saya nak tahu juga tentang fokus perbincangan yang akan diberikan fokus kerana masa yang dengan pelibatan cukup ramai, masa yang ada mungkin tidaklah sampai seminggu yang dilakukan dan banyak perkara yang perlu dilihat. Dan pastinya ada matlamat ataupun fokus perbincangan yang dicapai dalam perbincangan ini. Bagaimana? Kita ada 2 session sebenarnya. Satu adalah session plenary di mana kita akan ada 18 wakil daripada 18 negara ini untuk duduk di dalam panel perbincangan dan at the same time kita akan ada ruang-ruang breakout rooms untuk peserta-peserta membentangkan kertas kerja mereka dalam research mereka. Jadi tajuk tahun ini adalah menarik kerana kita melihat to relate to Dr. Salmia daripada College of Engineering Unit 10, sustainability dalam sukan. Jadi kita tahu bahawa fasiliti sukan adalah satu ruang di mana banyak peserta, not just peserta, penonton datang. Jadi energi yang digunakan sangat banyak dan besar, carbon footprint yang dihasilkan oleh penglibatan ke dalam sukan ini juga banyak. Jadi kita nak gunakan ruang sukan itu sebagai tempat untuk kita membuat kesedaran mengenai responsibility kita sebagai peserta sukan, peminat sukan untuk menilai impact kita terhadap environment. Jadi itu juga bersesuaian dengan aspirasi Kerajaan Sarawak dalam renewable energy. Mereka sangat besar dalam hal ini, sangat agresif dalam promotion. Jadi itulah reason kenapa Sarawak menjadi host pada persidangan kali ini. Baik, saya ada terlihat tadi dalam salah satu slide di mana ia mengatakan bahawa first fully online conference. Mungkin boleh jelaskan tentang itu. Yang itu sebenarnya adalah kita punya conference di Bangkok ketika waktu pandemik. Itu first time kita buat dan ini adalah first time juga kita buat selepas pandemik yang fizikal. Jadi kita pun selepas this is the 19th year, 19 tahun ianya telah dilaksanakan. Jadi the Bangkok Conference 2021 adalah fully online. And then 2022 sepatutnya kita buat di Taiwan tetapi dibatalkan kerana pandemik. Patutlah kali ini diorang macam baling dendam datang ramai-ramai. Beramai-ramai mereka itu saya pun macam ini sangat besar. Jadi sesuailah dengan hasrat Kerajaan Negeri Sarawak yang mahu mempromosikan pelancongan persidangan dan renewable energy. Jadi banyak dan juga kerana Sarawak akan menjadi host kepada Sukan Malaysia Sukma tahun depan. Jadi ini pun digunakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebagai platform untuk memprofesionalkan pengurusan acara untuk preparation for Sukma tahun hadapan. Okey, saya pun menantikan juga Sukma dilakukan oleh Sarawak sebab Sarawak ni kalau dia buat satu event tu dia memang double triple dia punya effort tu. Memang luar biasa dan salah satu usaha mereka melalui seperti inilah membenarkan negeri mereka sebagai host. Dan pastinya kita nak tahu juga tentang hala tuju selepas ini kerana kita tak mahu persidangan itu sekadar persidangan, habis itu apakah selepas daripada persidangan tersebut?
Itu juga harapan kita yang besar kerana kalau saya mention tadi about attendance daripada foreign partisipan ramai dan kita punya local partisipan masih macam sure tak sure kan. Jadi kami harap supaya bila ada promotion mengenai perkara ini, rakyat kita akan nampak lebih banyak. Kita ada Universiti Teknologi Mara di Bintulu yang juga menawarkan kursus ini. Jadi kita harap kita ada pun sekretariat kita daripada Universiti Teknologi Mara Bintulu untuk bantu kita. Jadi kita nak promosikan idea bahawa industri sukan di Malaysia sepatutnya dipacu oleh research. Sepatutnya lebih ramai lagi subscribe to that idea. Jadi ini juga akan membuka jalan sebab Kerajaan Negeri Sarawak juga berharap supaya kita akan teruskan di peringkat kebangsaan menjalankan kursus-kursus pendek untuk penyediaan pengurus-pengurus sukan di persatuan-persatuan sukan negeri dan juga kebangsaan. Jadi harapnya ini akan menjadi satu batu loncatan kepada persatuan meneruskan kerja buat kursus ini dengan local partners. Okey, baik. Soalan terakhir dalam perbincangan kita ini, pasti kita nak tahu juga yang akan dilangsungkan pada minggu depan. 19-20 hari. Betul. Okey, pastinya lepas dengar tadi dah nampak kan, penganjuran ni mega ni kan. Pastinya mereka pemain ataupun key player, stakeholder yang berminat untuk bersama. Adakah masih ada ruang lagi untuk mereka menyertai? Itu yang pertama. Yang kedua juga jangka dan juga harapan doktor sendiri supaya program ini, penganjuran persidangan kali ini, ialah kita dari tuan rumah pula kan. Pasti kita mau supaya jadi extravaganza dan mendapatkan luahan yang cukup hasil yang cukup baik. Bagaimana? Okey. Keunikan persidangan kali ini adalah kita melibatkan juga presiden-presiden persatuan sukan kebangsaan. Selalunya akademik ni dia detach pula daripada industri sukan sendiri. Betul. Iaitu persatuan sukan. Jadi kita ada contohnya Tan Sri Mozani sebagai Presiden Motorsport Association of Malaysia yang akan jadi panel. Kita ada Cik Fazli Johan, Presiden Ice Skating Association of Malaysia yang akan jadi panel. Kita ada Cik Muhammad Izrin Nabil daripada Persatuan Bola Sepak Selangor. Mereka ini semua akan memberikan input kepada international audience betapa Malaysia telah juga berusaha untuk membangunkan sukan melalui development of akar umbi, iaitu atlet, iaitu community, dan kita nak share bagaimana ini boleh dijadikan sharing practices, good practices dengan international audience kita. Jadi itu harapan kita yang besar, dan juga penglibatan yang saya rasa worth mentioning adalah partner kita, Kuching Badminton Association. The reason why kita go to Sarawak adalah kerana jalinan kerja, dan kita nak jalinan kerja ini lebih bertambah. Dan dua persatuan daripada Middle East yang first time join sepanjang almost 19 tahun. First time International Arab Sports Management Association, following Qatar 2022, kita akan ada Arab Sports Managers datang join. Itu cakap dia orang bukan biasa sama Gitu. Zayo. So itu harapan kami yang besar. So kita hope to make a good impression sebagai host, supaya selepas ini kita dapat lagi lah award untuk buat World Association for Sports Management. Kita punya governing body lagi tinggi daripada Asia. Baik. Baik. Kita Semoga ucapkan segala impian itu akan tercapai, dan semoga usaha ini dapat memantapkan sukan, pengurusan sukan terutamanya di Malaysia. Baik, terima kasih Puan kerana sudi Dr. Wirdati Muhammad Razzi, Peguam Kanan Sukan, Penasihat Pengurusan Pentadbiran Persatuan Pengurusan dan Pentadbiran Sukan Malaysia PPPSM. Terima kasih, Terima kasih. Apa khabar Malaysia? Baik, terima kasih. Dan kita sudah memulai perbincangan. Kita harapkan juga agar program seperti ini dapat dimajukan dan juga membangunkan lagi sukan bagi negara kita. Dan buat rakyat Malaysia, saya segemar sekali lagi nak ucap dan nak pesan, kibarkanlah jalur gemilang di mana anda berada, kerana itulah lambang patriotisme kita kepada negara kita. Betul. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.